Okay, hai Assalamualaikum semua. Kembali kita semula ke episod yang keempat untuk menjawab soalan latihan 13. Okay, bagi program Young Teacher yang dianjurkan oleh Arestra Ohana. Baik, bagi latihan 13, kita baca soalan dia terlebih dahulu. Sebidang lapisan batu pasir tersingkap di titik A, B dan C. Kita tahu dekat sini akan ada 3 jenis titik A, B dan C. Titik B terletak sejauh 800 meter di sebelah timur titik A. Sedangkan titik C terletak di sebelah barat daya titik A, barat daya, pada jarak 1050 meter. Kemiringan dari A ke B ialah 1:4, 1:4, dan dari A ke C 1:5. Tentukan ketinggian titik A dan titik B jika diketahui bahawa ketinggian titik C ialah 712 meter di atas paras laut. Kita ada titik A, B dan C. Jadi pertama sekali benda yang kita nak buat adalah kita kena bayangkan bentuk dia. Jadi macam mana kita nak bayangkan bentuk dia? Kita baca dulu, kita ingat balik. Dia ada kata kat sini adalah titik B terletak sejauh 800 meter di sebelah timur titik A. Dan kita tahu ada timur dan ada barat daya. Jadi sebelum tu kita buat satu kompas dulu. Arah angin. Okay. Ulam, timun, sambal, belacan, utara timur, selatan barat. Okay. Sebab dia ada ekstra barat daya kat sini kan. Jadi dekat sini adalah tenggara. Yang bahagian atas sini pula, kita serta bawah ni, ini adalah barat daya. Yang atas ni akan ada laut. Okay. Jadi sini adalah timur laut. Sini adalah barat laut. Okay, baik. Jadi untuk barat daya, dia akan ada dekat sini. Ni di sebelah timur, titik A. Sini. Dan mungkin titik A ni di tengah-tengah. Jadi kita assume titik A ada di tengah-tengah. Kita assume titik A ada di tengah-tengah. Lepas tu, kita gariskan dia kepada titik B. Pada titik B. Contoh titik B berada di sini. Selepas itu, kita nak kena cari titik C. Titik C dia kata berada di barat daya. Jadi sebelum kita nak lukis dia ke barat daya, kita kena lukis dia punya arah mata angin secara smooth je. Okay, secara smooth. Jadi barat daya mungkin ada dekat sini. So kita gariskan dia sampailah ke satu titik yang kita akan gelarkan dia sebagai titik C. Okay, selepas tu kita, sebab nampak kan bentuk dia macam segi tiga. Jadi apa yang kita nak kena buat adalah kita jadikan dia sebagai segi tiga. Baik. Bila kita dah jadikan dia sebagai segi tiga. Okay, yang ni saya rasa saya wajar untuk sambungkan dia bagi semua orang nampak sikit. Okay, saya sambungkan dengan dotted. Okay. Baik. Jadi bila dekat dalam situasi ni, kita transfer balik data dia kata. Titik B terletak sejauh 800 meter di sebelah timur. Sini timur. Okay, sini 800 meter. Dan dia kata sedangkan titik C terletak di barat daya dengan titik A pada jarak 1050 meter. 1050 meter. Tinggal ratio pula. A ke B 1:4. Manakala A sampai ke C 1:5. Baik. Bila dah jadi macam ni, apa yang kita kena buat adalah kita nak dapatkan nilai tinggi dia. Jadi kita anggap ada titik-titik di tengah sini yang akan menjadikan dia sebagai dua segitiga. Nampak tak? Tadi tak nampak sangat segitiga ada kan? Dia ada satu je besar kan? Sekarang ni dia dah ada dua segitiga. Segitiga satu, segitiga dua. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita nak first kali kita nak cari adalah kita nak cari beza ketinggian AC. Beza ketinggian
AC. Okey, bila kita cakap berkenaan dengan beza ketinggian AC, macam mana kita nak tengok ketinggian AC ni? Kita tengok balik berdasarkan dekat sini. AC. Jadi dalam kertas sekarang bentuk dia macam ni. Ya. Jadi kita nak mudah, kita kena jadikan bentuk dia macam ni. Kalau nak mudah untuk nak kira. Jadi macam mana? Kita pusing dia. Tak jadi kan? Kita terbalikkan dia pula. So kita nak jadikan dia bentuk yang macam ni. So berdasarkan data yang tadi dalam tu, kita lukis balik satu segitiga berbentuk yang macam ni. Berbentuk macam ni. Anggaran. Okey. Okey, baik. Lepas tu, kita masukkan data 1050 meter samaan dengan ratio 1:5. Dan sekarang ni, titik A adalah yang berada di atas ni. Dan sini adalah C. Ya, C Tengok kalau kat sini, yang bucu ni adalah C. Bila kita terbalikkan, bucu ni pun masih jadi C. C. Dan kat sini kita anggaplah dia sebagai theta kan. Okey. Jadi sekarang ni kita nak cari ketinggian. Jadi kita nak cari sini. So kita jadikan dia sebagai X. Jadikan dia sebagai X. Bila kita jadikan dia sebagai X, kita masukkan data yang lain dulu. Kita tahu data sini 712. So sini 712. Dan kita nak cari X ni lah kan. Jadi kita ambil kita punya pen dan kita mula. Beza ketinggian AC. Kita tahu ratio dia adalah 1:5. Bila 1:5, ingat doktor pernah kata kalau ketinggian ratio dia sentiasa 1. Jadi sekarang ni 1 ni dia bersamaan dengan X. Kita letak X di bawah ni. 5 ni ada dekat sini. Dia punya hypotenuse. So 1050. Baik. Lepas tu kita akan lakukan satu proses yang dinamakan sebagai proses darab silang. Bila proses darab silang, dia akan jadi 1050 sama dengan 5x. Jadi secara mudah dia kita tulis x kat depan lah. 5x equal 1050x. Bahagi saja 150 akan bahagikan dengan 5. Dan apa yang kita akan dapat adalah kita akan dapat x equal to potong akan dapat 210 meter. Okey, kita dapat 210 meter adalah beza ketinggian A sampai C. Tapi kita nak tahu tinggi A. Macam mana kita nak tahu tinggi A? Kita tahu C ni dia berada di tinggi paras laut. Okey, ni paras laut. Jadi, kita kena ambil beza ketinggian. Jadi, ketinggian titik A. Ketinggian titik A bersamaan dengan 210 meter. Okey, campur dengan 712 meter. 210 meter ni adalah beza ketinggian AC. Dan 712 meter ni adalah tinggi C berdasarkan paras laut. Okey. Dan bila kita tekan kalkulator 210 tambah dengan 712, kita akan dapat 922 meter tinggi untuk A. Baik. Selepas tu, kita akan cari pula untuk B. Jadi, first kali untuk B, kita tengok balik segitiga B. Macam mana segitiga B? Dia ada A dengan B. Jadi, beza ketinggian AB. Okay. Jadi, kita akan lukis pula. Kita nampak bentuk dia sekarang ni dalam peta. Bentuk dia macam ni. Okay. Jadi, kita macam ni. Kita hanya perlu untuk straightkan dia sahaja. Okay. Kita nak straightkan dia sahaja. Okay. Ini kita tahu dia 800 meter. 1/4. Dan ini adalah titik B.
Ni adalah titik A. Sekarang kita dah tahu nilai titik A adalah 922. Jadi kita nak kena cari sekarang sini. Tadi kita dah pakai X, kali ni kita pakai Y. Okay. Bila kita pakai Y kat sini, anggaplah dia sebagai theta ke apa ke. Jadi kita tengok. Kita tahu macam tadi 1:4. 1 ni macam biasa adalah ketinggian. Jadi Y adalah 1:4 sama dengan Y ratio tu 800. Kita darab silang dia. Okey, kita akan dapat 4Y sama dengan 800. Okey, mungkin saya punya darab silang ni tersalah bentuk ni sebenarnya. Okey, dia sepatutnya macam ni lah kot. Ni ke bawah, yang ni ke sana. Okey, yang ni ke sini, yang ni ke sini. Okey, lepas tu kita akan dapat Y equal yang atas ni titik bertindih, bawah ni equal 800 bahagi dengan 4. Jadi kita akan dapat Y equal to 200. So kita dapat tahu nilai Y adalah 200. Ni 210 tadi. Okay. Bila kita tahu nilai Y 200, kita kena cari pula ketinggian titik B. Macam mana nak cari ketinggian titik B tu pula? Okay, kita tengok tinggi titik A. Okay, tinggi A kita akan tolakkan dengan beza ketinggian AB yang kita dapat tadi. Sini, Y. Beza ketinggian AB. Okay. Jadi tinggi A adalah 922 meter. Tolakkan dengan beza ketinggian AB, kita dapat 200 meter. Jadi dia adalah 722 meter. Jadi dah siap. Tapi mungkin akan ada yang mempersoalkan kenapa tinggi titik B dengan tinggi titik C lebih kurang. Tapi cuba kita bayangkan contoh titik gunung A dekat sini, dia tinggi dia macam ni. Gunung B dia sama je, dia timur kepada gunung A tapi tinggi dia macam tu. Okey. Lepas tu C walaupun dia dekat sini tapi tinggi dia lebih kurang je, lagi rendah sikit daripada tinggi B. Okey. Inilah anggaran dan gambarannya. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tulis di ruangan komen ataupun boleh bertanya secara personal. Terima kasih.